Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aswandi bin Muhammad Saim, Pegawai Fama Daerah Tangkak, merangkap pengurus Pusat Rujukan Pertanian Berteknologi Fama Daerah Tangkak. Di daerah Tangkak, selain terkenal dengan kisah legenda Puteri Gunung Ledang, di sini juga amat sinonim dengan industri tanaman, sayur dan buah-buahan. Inisiatif membina Pusat Rujukan Pertanian Berteknologi Tinggi di Fama Daerah Tangkak sedikit sebanyak memberi manfaat kepada petani tempatan. Pusat Rujukan Pertanian Berteknologi ini berkeluasan 1 ekar yang terbahagi kepada 2 fasa. Fasa 1 seluas 0.3 ekar dan fasa 2 seluas 0.7 ekar yang memuatkan sebanyak 1,500 polybag secara keseluruhannya. Di Pusat Rujukan Pertanian Berteknologi ini, kami menggunakan teknologi tanaman secara vertigasi di atas tanah pada fasa 1 dan kami juga telah membuat penambahbaikan di fasa 2 dengan menggunakan teknologi tanaman vertigasi secara gantung. Keseluruhan projek ini telah menelan belanja sebanyak RM Malaysia 47,000. Komoditi utama yang kami tanam di Pusat Rujukan Berteknologi ini adalah komoditi timun hijau. Timun hijau atau nama saintifiknya Cucumis sativus merupakan tumbuhan yang penuh dengan khasiat. Ianya mengandungi kalsium zat besi, magnesium, fosforus, vitamin A, vitamin B1, B2 dan vitamin C. Selain itu, racun alkaloid jenis hypoaktif yang berkesan untuk merawat kanak-kanak yang kecacingan. Kaedah penanaman secara vertigasi memerlukan beberapa fasa, iaitu fasa semaian, tanaman ke polybag, penjagaan, kutipan hasil dan pengenalian hasil lepas tuai. Peringkat pertama, perlu memasukkan medium kokopit ke dalam polybag yang bersesuaian. Di Pusat Rujukan ini, kami menggunakan polybag berukuran saiz 15cm x 15cm. Setelah selesai pengisian kokopit, semaian anak benih perlu dilakukan. Dalam penanaman timun hijau, terdapat 2 cara yang berbeza dalam menjalankan tanaman. Pertama, tanaman dan semaian terus anak benih di polybag. Kedua, menggunakan kaedah semaian anak benih di tray. Di Pusat Rujukan Berteknologi Pertanian Fama Daerah Tangkak, kami menggunakan kaedah semaian anak benih di tray. Semaian anak benih biasanya mengambil masa 7 hingga 10 hari melihat kematangan anak benih sama ada sudah bersedia untuk dipindahkan di polybag ataupun belum. Apabila anak benih sudah bersedia, iaitu pada hari 7 ataupun hari ke-10, anak benih perlu dipindahkan ke polybag. Biasanya, pemindahan ini akan dijalankan pada waktu pagi sekitar jam 6 hingga 8 pagi ataupun waktu petang sekitar jam 5 petang ke atas, bergantung keadaan cuaca. Bagi kaedah penjagaan tanaman, bilangan siraman baja dibuat 4 kali sehari, iaitu 2 kali penyiraman berserta air baja, 2 kali penyiraman air kosong. Masa siraman 3 minit untuk sekali siraman, bermula jam 8 pagi hingga 4 petang. Yang dijadualkan iaitu pertama sekali 8 pagi hingga 8.3 minit, siraman kedua 10.30 pagi hingga 10.33, siraman ketiga jam 2 petang hingga 2.3 minit petang, dan yang terakhir beserta baja iaitu jam 4 petang hingga 4.3 minit petang. Bancuhan baja ditentukan oleh isi meter mengikut usia pokok. Semakin besar pokok, semakin tinggi bacaan isi meter. Racun yang digunakan pula adalah lebih kepada racun pengawalan serangga. Digalakkan menggunakan 2 racun yang berbeza, mengelakkan serangga imun dengan satu jenis racun. Untuk kaedah tuaian, sepokok timun mampu menghasilkan sekitar 25 hingga 30 buah timun satu musim dengan anggaran 7 hingga 10 kilo. Cara memetik buah timun adalah dengan memotong terus pada tangkai buah. Tuai ketika muda dan jangan biarkan ada buah masak melainkan anda ingin membuat benih. Pokok timun akan cepat mati jika anda biarkan ada buah menua di pokok. Seterusnya, kita pergi ke kaedah pemasaran. Selain kaedah penanaman, kami juga menerapkan kaedah pemasaran dalam memasarkan hasil pertanian. Di Fama, kami telah menubuhkan satu platform jualan secara cash on delivery atau COD
yang diberi nama Agro Express. Agro Express merupakan sebuah platform yang pantas dan mesra pengguna. Ia merupakan satu perkhidmatan penghantaran yang ditubuhkan oleh Agro Bazaar Online untuk memastikan produk usahawan tempatan sampai dengan mudah ke tangan pengguna. Dalam menjalankan tanaman, tidak semuanya hasil tanaman kita dapat dipasarkan dengan berjaya. Oleh itu, selain jualan secara segar, timun hijau juga mempunyai produk hiliran, antaranya jeruk timun. Jeruk timun biasanya dihasilkan apabila terdapat lebihan timun yang tidak memenuhi spesifikasi grade. Oleh itu, jeruk timun menjadi pilihan terbaik daripada hasil tanaman itu terbuang. Ianya juga menjadi hasil tambahan kepada petani. Selain daripada pemasaran digital secara online, Fama juga menyediakan outlet-outlet pemasaran. Di antaranya adalah Agro Bazaar Kedai Rakyat, Agro Bazaar Rakyat, Gerai Buah-Buahan Segar GBBS, Pasar Tani dan juga Pasar Tani Kekal. Kini, sistem fertigasi telah mendapat tempat di hati petani kerana ianya dapat mengurangkan kos operasi, meningkatkan produktiviti dan kualiti, menjimatkan masa, mengurangkan tenaga buruh dan meningkatkan kecekapan pengurusan ladang. Dengan harapan, dengan adanya pusat rujukan pertanian berteknologi daerah Tangkak ini dapat memberi manfaat dan juga tambahan ilmu kepada petani yang baru sahaja menjeburkan dalam bidang pertanian khasnya dan petani yang sedia ada amnya. Melalui kaedah pertanian pintar, petani tidak perlu turun ke lapangan bagi menabur baja, melakukan siraman dan sebagainya. Sebaliknya, mereka boleh membuat demikian dengan menggunakan telefon pintar. Teknologi di hujung jari.